Selamat sejahtera kepada para pelajar. Saya Lee Kuet Hui, boleh panggil saya Miss Lee. Saya merupakan pensyarah ekonomi dari Kolej Matrikulasi Perak. Saya juga merupakan peserta bagi Akademi YouTuber Malaysia. Video PTPC ini adalah berkenaan dengan bab 7 iaitu ekonomi antarabangsa. Subtopik yang kita akan kaji untuk video ini adalah berkenaan dengan 7.1 bahagian B iaitu teori faedah berbanding. 7.0 ekonomi antarabangsa. Untuk maklumat pelajar, bab ini sebenarnya mempunyai 3 subtopik yang utama. Bagi subtopik yang pertama, ia adalah berkaitan dengan 7.1 iaitu perdagangan antarabangsa, diikuti dengan subtopik yang kedua iaitu 7.2 imbangan pembayaran. Kemudian kita sambung dengan subtopik yang terakhir iaitu berkaitan dengan 7.3 kadar pertukaran asing. Untuk maklumat pelajar, sekarang kita akan fokus bagi subtopik yang pertama iaitu 7.1 perdagangan antarabangsa. 7.1 perdagangan antarabangsa, ia sebenarnya adalah terdiri daripada beberapa subtopik kecil yang pelajar perlu kuasai. Untuk yang pertama itu adalah berkaitan dengan A iaitu konsep, diikuti dengan B, teori faedah berbanding. Kemudian subtopik kecil yang seterusnya adalah C iaitu kadar syarat perdagangan yang juga dikenali sebagai KSP. Dan untuk subtopik kecil yang seterusnya adalah D iaitu dasar perlindungan. Sekarang kita akan fokuskan yang berkaitan dengan bahagian B iaitu teori faedah berbanding. B. Teori faedah berbanding. Okey, berkaitan dengan teori ini hanya ada 3 bahagian yang kita akan fokuskan sahaja. Bagi bahagian yang pertama itu adalah berkenaan dengan definisi, diikuti dengan antaian sebab ada beberapa antaian yang kita akan cuba bincangkan bagi teori berkaitan, dan kemudian kita akan sambung tentang penentuan. Okey, macam mana kita nak tentukan faedah berbanding ini. Jadi sekarang marilah kita tengok yang berkaitan dengan definisi bagi faedah berbanding. Definisi dia. Faedah berbanding ini sebenarnya dia merupakan keupayaan sesebuah negara di mana kita kata bahawa negara berkaitan dapat mengeluarkan sesuatu barang di mana kos lepasnya adalah lebih rendah berbanding dengan negara lain. Dengan reti kata lain, dekat sini kita sebenarnya ada 2 buah negara. Nak bandingkan antara sesebuah negara dengan negara yang lain. Macam mana kita nak bandingkan dan dari aspek apa yang kita nak fokuskan, kita akan kaji di mana negara tersebut dapat mengeluarkan sesuatu barang. Macam mana kita nak tentukan dia nak keluarkan barang apa? Inilah kata kuncinya. Di mana nanti kita akan cuba cari kos lepas dan kita kena pastikan bahawa kos lepasnya adalah lebih rendah punya. Okey? Untuk maklumat pelajar, kos lepas ini sebenarnya juga ada satu panggilan di mana kita juga boleh kenali dia sebagai harga relatif. Jadi pelajar ingat, kalau anda nampak harga relatif, dia sebenarnya adalah sama dengan kos lepas. Okey? Itulah berkaitan dengan definisi bagi teori faedah berbanding. Dan sekarang kita akan teruskan berkaitan dengan antaian pula. Antaian dia. Antaian yang pertama, di mana kita antaikan hanya ada 2 buah negara yang berdagang sahaja. Contoh, mungkin negara Malaysia dengan negara Thailand. Okey, andaian yang kedua, hanya ada 2 jenis barang yang dihasilkan. Misalnya, tanaman kelapa sawit, tanaman padi. Okey, jadi hanya ada 2 hasil keluaran sahajalah. Bermaksud sekarang negara Malaysia akan keluarkan tanaman sawit, okey, dan juga padi
Begitu juga dengan negara Thailand. Dia juga ada 2 jenis barang yang dihasilkan sahaja. Itulah andaian dia. Kita sambung dengan andaian yang ketiga, di mana dia adalah capai guna tenaga penuh. Keempat, tiada sekatan dan kos pengangkutan. Okey, berkaitan dengan sekatan ini bermaksud tiada halangan perdagangan. Okey. Dan untuk andaian yang kelima, dia hanya mempunyai 2 input homogen. Okey, kalau kata input dekat sini, dia sebenarnya adalah berkenaan dengan faktor pengeluaran yang juga sama dengan sumber ekonomi, di mana dia adalah terdiri daripada tanah, buruh, modal dan juga usahawan. Dan untuk maklumat pelajar, input yang kita fokuskan dekat sini biasanya BIS akan kaji dari aspek buruh. Okey, kalau berkaitan dengan homogen, homogen itu bermaksud dia adalah sama. Okey, so kita nampak dekat sini ada 2 unit input yang homogen, 2 buruh yang sama. Yang sama ini sebenarnya adalah merujuk sama dari segi kecekapan dia. Apa maksud kecekapan itu? Katakan buruh A ini, kalau katakan satu hari dia dapat hasilkan 100 unit output, begitu juga dengan buruh B. Okey, dalam satu hari dia juga boleh hasilkan sebanyak 100 unit output. Okey, itu bermaksud homogen, iaitu sama. Okey, itu adalah berkaitan dengan andaian dia. Sekarang kita akan fokus pasal penentuan dia pula. Okey, untuk maklumat pelajar berkaitan dengan penentuan teori faedah berbanding ini, sebenarnya kita akan kaji melalui beberapa aspek. Bagi aspek yang pertama itu, kita akan kaji dari segi sebelum PAB. Okey, PAB ini sebenarnya dia adalah merujuk kepada perdagangan antarabangsa. Okey, so bermaksud sebelum perdagangan antarabangsa dijalankan lah. Okey, sebelum perdagangan antarabangsa ini, dia juga ada satu panggilan lagi yang juga dikenali semasa autarki. Okey, jadi pelajar kena tahu kadang-kala soalan dia mungkin guna sebelum PAB ataupun dia guna semasa autarki, sebenarnya dia memberi maksud yang sama sahaja. Okey, seterusnya kita akan tengok dari selepas pengkhususan. Kalau pengkhususan dekat sini bermaksud, kan tadi Miss kata kita ada 2 jenis barang yang akan dihasilkan kan? Jadi sekarang bagi negara tertentu, dia hanya akan fokus untuk mengeluarkan satu jenis barang sahaja. Itu bermaksud pengkhususan dijalankan. Okey, kemudian kita ada julat kadar bertukaran. Bermaksud nanti kita akan cuba belajar macam mana kita nak kira kadar bertukaran ini dan julat dia. Okey. Dan yang terakhir itu adalah selepas PAB. Jadi selepas PAB, ingat PAB itu adalah perdagangan antarabangsa. Jadi selepas PAB itu kita akan cuba tengok dari segi keuntungan yang diperoleh dan keuntungan itu juga boleh dikenali sebagai laba, LABA. Okey. Jadi itu adalah keseluruhan berkaitan dengan penentuan teori faedah berbanding. Okey, jadi sekarang marilah kita fokus berkaitan dengan sebelum PAB iaitu semasa autarki. Okey, sebelum PAB semasa autarki, bagi penentuan ini sebenarnya kita akan kaji melalui jadual. Okey, jadi sekarang kita cuba tengok dekat jadual ini kita ada negara. Kan tadi andaian dia Miss kata, andaikan hanya mempunyai 2 buah negara kan? Dan contoh yang Miss bagi itu adalah berkaitan dengan Malaysia dan juga Thailand. Tetapi dekat sini dia guna negara A, negara B. Okey, kemudian kita cuba tengok ada 2 jenis barang yang akan dihasilkan kan? Yang Miss guna punya contoh adalah kelapa sawit dan juga padi. Tetapi dekat sini barang yang dihasilkan itu adalah barang X dan juga barang Y. Okey, kita cuba tengok, kita fokus untuk barang X dulu ya. Negara A, dia dapat menghasilkan sebanyak 200 unit barang X. Negara B pula, dia dapat menghasilkan 400 unit barang X.
Jadi sekarang kalau katakan kita nak kaji jumlah barang X yang dapat dihasilkan adalah sama dengan 600. Di mana kita guna 200 tambah 400. Okey, jadi sekarang pelajar boleh cuba tengok melalui jadual ini. Kalau katakan misalnya, okey, bagi barang X ini, negara mana satu lebih cekap untuk menghasilkan barang X? Mestilah kita pilih nilai yang lebih besar kan? Iaitu 400. Bermaksud sebenarnya negara B ini dia adalah lebih cekap untuk menghasilkan barang X. Kalau katakan sesebuah negara itu adalah lebih cekap untuk menghasilkan barang berkaitan, dia sebenarnya akan menjalankan pengkhususan terhadap barang berkenaan. Dengan reti kata lain, negara B ini sepatutnya dia akan mengkhusus untuk menghasilkan barang X sebab dia lebih cekap. Dan apa yang Miss nak tekankan dekat sini, kalau kita katakan negara itu adalah lebih cekap untuk menghasilkan sesuatu barang, itu sebenarnya adalah faedah mutlak. Saya ulang, itu sebenarnya adalah faedah mutlak. Tetapi yang ini tak ada dalam sukatan pelajar matrikulasi. Cuba Miss nak tekankan sikit sajalah. Okey, kita sambung berkaitan dengan barang Y. Berkaitan dengan barang Y, kita dapati bahawa negara A dia dapat menghasilkan sebanyak 250 unit barang Y. Bagi negara B pula, dia dapat menghasilkan sebanyak 300 unit barang Y. Maka jumlah barang Y yang dapat dihasilkan adalah sebanyak, kita akan guna 250 tambah 300, jumlah dia adalah sebanyak 550. Dan kalau katakan misalnya, negara mana satu lebih cekap untuk menghasilkan barang Y? Anda akan cuba tengok nilai mana satu yang lebih besar. Mestilah 300 kan? Bermaksud sekarang negara B, okey, dia adalah lebih cekap untuk menghasilkan barang Y, dan negara B sekali lagi dia adalah menikmati faedah mutlak dalam pengeluaran bagi barang Y. Jadi sekarang apa yang Miss nak tekankan dekat sini, sebenarnya, okey, kita dapati bahawa negara B dia akan mengkhusus kedua-dua jenis barang. Okey, tetapi kalau katakan dia yang khusus dua jenis barang, negara A buat apa? Dia tak boleh buat apa-apa kan? Okey, jadi sekarang kita cuba tengok penerangan yang lebih lanjut. Negara B menikmati faedah mutlak dalam pengeluaran barang X dan Y. Itu adalah seperti apa yang Miss terangkan tadi, sebab negara B dia adalah lebih cekap untuk menghasilkan barang X dengan barang Y. Dan seperti apa yang Miss telah maklumkan tadi, kalau katakan dia menikmati faedah mutlak, dia sepatutnya mengkhusus untuk menghasilkan kedua-dua jenis barang. Tapi kalau katakan negara B yang buat dua jenis barang ini, negara A nak buat apa? Dan macam mana kita boleh jalankan perangan antara bangsa? Tak dapat kan? Jadi itulah sebab kita kata PAB hanya boleh diteruskan dengan ikut teori faedah berbanding. Itulah sebab anda kena fokus berkaitan dengan faedah berbanding ini. Dengan reti kata lain, apabila kita dapati bahawa sesebuah negara yang menikmati faedah mutlak dalam pengeluaran dua jenis barang itu, maka anda kena selesaikan dengan ikuti faedah berbanding ini. Sekarang kita cuba tengok berkaitan dengan jadual ini. Ada negara A, B, ada barang X, ada barang Y. Bahagian jadual ini sebenarnya merupakan apa yang Miss telah terangkan tadi lah. Jadi sekarang kita cuba rujuk semula definisi dia. Apa itu faedah berbanding? Dia adalah keupayaan sesebuah negara mengeluarkan sesuatu barang di mana kos lepas yang adalah lebih rendah berbanding dengan negara lain. Itu adalah definisi bagi teori faedah berbanding. Bermaksud sekarang, pelajar kena cuba hitung kos lepas yang lebih rendah. Itulah sebab anda cuba tengok dekat jadual sini kita akan tambah dua kolom lagi. Di mana yang ini adalah kos lepas 1X. Ini pula kos lepas 1Y.
Okey, jadi yang seterusnya, Miss akan cuba tunjukkan pengiraan dia. Macam mana kita nak cuba cari ataupun tentukan kos lepas ini. Dan ingat, kos lepas juga dikenali sebagai harga relatif. Okey, jadi sekarang pelajar boleh cuba tengok melalui jadual ini. Kalau katakan kita nak hitung kos lepas 1x ataupun kos lepas 1y. Okey, katakan sekarang saya akan fokus untuk negara A dulu. Okey, tengok berkaitan dengan negara A. Bagi barang X 200, barang Y 250. Jadi cara dia kita akan tunjuk 200X dispar kepada 250Y. Jadi sekarang selepas kita keluarkan maklumat daripada jadual ini, pelajar kena tengok yang atas ini. Kos lepas 1X kan? Bermaksud daripada sini saya akan tukar dia jadi 1x. 1x itu jadi berapa y? Okey, kalau katakan anda lemah dari segi matematik punya, Miss ajar kamu satu cara. Okey, kalau katakan sini 200, kita nak jadikan satu, bermaksud anda kena bahagi 200 dekat sini. Kalau tepat sini bahagi 200, bermaksud belakang sini kita pun juga akan bahagi dengan 200. Dengan reti kata lain, nak cari Y ini, kita akan guna 250 bahagi dengan 200. Jawapan yang anda peroleh itu, anda akan dapat 1.25Y. Maksudnya jawapan ini, kos lepas 1X kan? 1.25Y ini anda isi dalam bahagian sini, 1.25Y. Pastikan ada tulis Y itu. Okey, sekarang kita nak cari untuk kos lepas 1Y. Jadi anda terbalikkan sahaja. Bermaksud yang ini, okey, Miss tulis semula ya. 200X nisbah kepada 250Y. Masih daripada yang asal ini. Cuma sekarang anda nak cari kos lepas 1Y kan? Okey, sini jadi 1Y nisbah kepada berapa X. Cara dia sebenarnya sama sahaja, nak jadikan 1Y, sini anda bahagi 250, sini pun sama, bahagi 250. Okey, dan kemudian anda akan dapati bahawa 200 bahagi 250, anda akan dapat 0.8X. Dengan reti kata lain, jawapan anda, tengok sini, kos lepas 1Y kan? Kan sini 1Y dan 0.8X kita akan masukkan dekat sini. Itulah cara kita nak tentukan kos lepas dia. Tadi yang kita fokuskan itu adalah untuk negara A. Dan sekarang dengan cara yang sama, kita akan kira untuk negara B pula. Okey, cuba fokus negara B. Kita cuba tengok. 400X nisbah kepada 300Y. Jadi sekarang kita nak cari kos lepas 1X kan? 1X berapa Y? Jadi sini bahagi 400, sini pun bahagi 400. Dan anda akan dapati bahawa jawapan anda sama dengan 0.75Y. Jadi anda pun isikanlah ini sama dengan 0.75Y. Okey, kemudian sini pula kos lepas 1Y. Okey, daripada yang ini yang asal punya. Tukarkan kalau nak jadi 1Y. Berapa X? Sini bahagi 300, lepas itu sini pun bahagi 300. Dan jawapan yang anda dapat sama dengan 1.33X. Okey, jadi sini kos lepas 1Y. Dan jawapan anda 1.33X. Jadi itulah cara kita nak tunjukkan pengiraan bagi penghitungan kos lepas yang juga dikenali sebagai harga relatif. Okey, jadi sekarang pelajar boleh nampak inilah jawapan yang tadi kita sudah hitung punya. Jadi selepas kita isi dalam jadual ini, kita kena tentukan negara mana satu yang akan menikmati faedah berbanding. Okey, dan sekali lagi Miss nak ingatkan, kos lepas sebenarnya sama dengan harga relatif. Kan tadi masa kita bincang pasal teori faedah berbanding ini, definisi dia, kita kata keupayaan sesebuah negara untuk menghasilkan sesuatu barang di mana kos lepas yang lebih rendah berbanding dengan negara yang lain kan.
Jadi sekarang anda fokus kos lepas 1x. Kalau sudah kata 1x ini, dia sebenarnya adalah merujuk kepada barang X. Jadi anda cuba tengok negara A, 1.25y. Negara B, 0.75y. Bandingkan antara negara dan anda akan dapati kos lepas yang lebih rendah adalah 0.75y. Bermaksud nanti negara B dia akan mengkhusus untuk menghasilkan barang X. Sebab kita dapati bahawa negara B adalah menikmati faedah berbanding dalam pengeluaran bagi barang X. Okey, kemudian kita fokus untuk barang Y pula. Cuba bandingkan kos lepas yang lebih rendah antara dua ini. 0.8x lebih rendah kan? Cuba tengok negara dia. Adalah negara A. Bermaksud sekarang negara A adalah menikmati faedah berbanding dalam pengeluaran bagi barang Y. Kenapa ya? Jangan lupa kena bagi alasan kerana kos lepas dia adalah lebih rendah berbanding dengan negara B. Okey, jadi itu adalah penentuan lah. Okey, berkaitan dengan teori faedah berbanding yang sebelum PAB. Okey, sekarang kita akan sambung untuk selepas pengkhususan pula. Jadi jadual yang atas ini merujukkan jadual yang asal yang tadi kita sudah bincang punya, dan kita pun sudah dapati bahawa negara A, dia menikmati faedah berbanding dalam pengeluaran barang Y, bermaksud dia akan khusus barang Y. Dan negara B menikmati faedah berbanding dalam pengeluaran barang X, bermaksud nanti dia akan khusus barang X. Sekarang kita akan kait balik andaian yang kita telah belajar tadi itu, dan salah satu andaian dia berkaitan dengan dua input yang homogen. Kan input itu kita kata buruh kan? Okey, sekarang cuba tengok. Negara A ada dua buruh. Seorang buruh menghasilkan barang X dan seorang buruh menghasilkan barang Y. Katakan kalau seorang buruh menghasilkan barang X, dia dapat menghasilkan 200 unit barang X. Dan seorang buruh lagi kalau dia menghasilkan barang Y, dia dapat menghasilkan sebanyak 250 unit. Sekarang kita sudah dapat tentukan bahawa negara A ini dia akan mengkhusus barang Y. Bermaksud buruh ini yang dekat barang X punya, dia akan pindah ke barang Y sini. Dengan reti kata lain, kedua-dua buruh ini dia akan fokus ataupun khusus untuk menghasilkan barang Y sahaja. Jadi kita akan dapati barang X dia akan jadi kosong sebab buruh ini telah pindah untuk menghasilkan barang Y. Tak ada buruh yang menghasilkan barang X. Maksudnya sini jadi kosong lah. Okey, seorang buruh dapat menghasilkan 250 unit. Kalau katakan dua orang buruh, kita akan guna 250, kita darab dengan 2. Jadi, barang Y yang dapat dihasilkan oleh negara A sekarang adalah 500 unit. Itu adalah selepas pengkhususan. Tapi cuma bagi negara A sahaja. Dan sekarang kita akan fokus bagi negara B pula. Juga sama, negara B ini dia mempunyai dua input yang homogen. Dan tadi kita pun sudah tentukan di mana kos lepasnya adalah lebih rendah untuk menghasilkan barang X bagi negara B ini. Dengan reti kata lain, negara B dia akan khusus menghasilkan barang X sahaja. Jadi buruh yang digunakan untuk menghasilkan barang Y ini, dia akan pindah ke sini. Bermaksud pengeluaran barang Y bagi negara B akan jadi kosong. Bagi barang X pula, kita akan guna 400 darab dengan 2 sebab dua buruh sekarang yang akan fokus untuk khusus menghasilkan barang X. Jadi 400 kita darab dengan 2, kita dapat 800. Jadi bagi jadual selepas pengkhususan, kita dapati bahawa barang X yang dapat dihasilkan jumlah dia adalah sebanyak 800 dan barang Y dia adalah 500. Cuma kita tengok dari segi keluaran dia, jumlah dia je. Kalau kita nak buat bandingan, dulu sini 600, sekarang sudah jadi 800, sudah bertambah.
Okey, kemudian barang Y dulu adalah 550, sekarang adalah 500. Okey, tampak sudah berkurang kan? Tetapi secara keseluruhan dia sebenarnya dia masih mengalami peningkatan. Okey, jadi ini adalah jadual yang kedua yang berkaitan dengan selepas pengkhususan. Okey, selesailah untuk perbincangan yang berkaitan dengan selepas pengkhususan. Sekarang kita akan sambung berkaitan dengan julat kadar pertukaran. Julat kadar pertukaran. Julat kadar pertukaran ini dia boleh ditentukan melalui kos lepas ataupun harga relatif yang telah dikira tadi. Okey, anda masih ingat macam mana nak cari kos lepas ataupun harga relatif kan? Nanti masa kita nak tentukan julat kadar pertukaran ini, sebenarnya kita akan pakai maklumat yang kita telah cari tadi itu. Okey, jadi sekarang ini adalah maklumat yang kita telah dapat punya. Sekarang Miss akan tunjukkan bagaimana kita nak tentukan julat kadar pertukaran dia. Okey, jadi sekarang kita sambung. Kalau nak tentukan julat kadar pertukaran ini, sebenarnya ada dua julat yang kita boleh tentukan. Katakan sekarang kita fokus yang ini dulu. Di mana kita fokus berkaitan dengan 1x. Anda cuba tengok ya, 1x ya. Jadi Miss tulis dekat sini. 1x. Sudah kata ini adalah berkaitan dengan julat kan? Kalau julat itu bermaksud di antara. Okey, jadi sekarang anda boleh nampak jawapannya dua ini. Satu adalah 1.25 Y dan lagi satu adalah 0.75 Y. Okey, jadi yang kecil punya kita akan letak dekat depan, yang besar punya kita akan letak dekat belakang. Jadi 1.25 banding dengan 0.75. Okey, jadi 0.75 Y ini lebih kecil kan? Kita akan letak depan sini 0.75 Y. Okey, kemudian 1.25 Y ini lebih besar kan? Letak dekat belakang dia 1.25 Y. Ini jawapan untuk julat kadar pertukaran yang pertama, inilah dia. Inilah yang dikenali sebagai julat kadar pertukaran. Okey, di mana kita fokus dari segi 1x. Okey, sekarang kita cuba tengok lagi satu. Kalau katakan saya nak tengok melalui 1y. Ini 1y kan? Juga sama, anda tentukan 1y. Sudah kata ini adalah julat. Sudah kata julat bermaksud dia adalah terletak di antara. Juga sama, ada dua nilai dekat sini. Yang kecil punya letak dekat depan, yang besar punya letak dekat belakang. Okey, jadi ini 0.8x. Yang ini 1.33x. Okey, ini adalah jawapan yang kedua yang berkenaan dengan julat kadar pertukaran. Jadi dekat sini ada dua jawapan. Okey, pelajar sebenarnya boleh bagi mana-mana satulah kalau katakan kita nak tunjukkan julat itu. Okey, sekarang kalau katakan saya nak fokus berkaitan dengan julat kadar pertukaran ini ya, yang pertama punya. Okey, di mana saya nak tengok dengan lebih lanjut. Okey, apa maksud tengok lebih lanjut itu? Pelajar cuba tengok yang 1x ini terletak di antara 0.75y dan juga 1.25y kan? Okey, sekarang anda cuba fokus 0.75y ini. Dekat sini kan? Ini negara apa punya? Negara B. Okey, jadi saya tulis ini adalah negara B punya. Okey, kalau katakan 1.25y ini dekat sini kan? Ini negara apa? Ya, dia adalah milik negara A punya. Okey, kalau katakan sekarang saya nak fokus kadar pertukaran yang menguntungkan negara A. Okey, cuba tengok yang ini ya. Yang ini saya akan salin semula ke belakang dia. Okey. Ni ya, 1x terletak di antara sini 0.75y, sini 1.25y. Okey, dan ini negara B, ini negara A ya. Okey, ini negara B, ini negara A.
Okey, sekarang tengah adanya julat kadar pertukaran ini, katakan sekarang soalan dia tanya, apakah kadar pertukaran? Okey, yang menguntungkan. Menguntungkan siapa? Ya, menguntungkan negara A. Dan sekarang anda boleh nampak perkataan yang saya gunakan, saya guna kadar pertukaran. Saya tak guna julat pun. Kalau julat, ya jawapan kita macam ini. Kalau saya hanya guna kadar pertukaran, bermaksud dia bukan dalam julat dah. Okey? Jadi sekarang kalau katakan saya nak fokus negara A sahaja, anda hanya fokus bahagian negara A. Bermaksud saya akan fokus yang ini sahaja. Kenapa bahagian belakang sini dan bukan yang depan punya? Sebab sudah kata negara A. Ini kan negara A kan? Okey, jadi saya fokus yang ini. Okey, bermaksud kalau kadar pertukaran yang menguntungkan negara A, kita hanya salin balik bahagian sini sahaja di mana 1x kurang daripada 1.25 watt. Ini adalah kadar pertukaran yang menguntungkan negara A. Tetapi kalau katakan soalan dia tanya, apakah kadar pertukaran yang merugikan negara A? Kalau merugikan negara A, anda cuba tengok simbol ini, okey, kita akan terbalikkan. Bermaksud kalau yang merugikan itu dia akan jadi 1x adalah lebih besar daripada 1.25 watt. Okey, cuma pelajar kena fokuskan sama ada dia tengah tanya yang menguntungkan ke ataupun yang merugikan. Kalau menguntungkan, anda hanya fokus balik julat kadar pertukaran ini dan fokus bagi negara A, salin balik sahaja untuk negara A tersebut. Tetapi kalau yang merugikan, terbalikkan simbolnya. Jadi, kadar pertukaran yang menguntungkan negara A adalah 1x kurang daripada 1.25 Y. Okey, manakala kadar pertukaran yang merugikan negara A adalah 1x melebihi 1.25 watt. Okey, yang kita fokus ini hanya untuk negara A sahaja. Okey, sekarang Miss akan tunjuk lagi satu untuk negara B punya. Okey, juga sama saya akan salin balik julat kadar pertukaran ini dulu. Okey, sekarang dengan adanya julat kadar pertukaran ini juga sama. Okey, kita nak fokus untuk negara B punya. Jadi daripada julat ini kita fokus negara B. Anda hanya fokus sebelah sini sahaja. Yang belakang itu anda boleh abaikan sebab itu berkaitan dengan negara A. Jadi kalau katakan soalan yang dia boleh tanya, apakah kadar pertukaran okey, yang menguntungkan negara B. Sebab kita tengah bincang pasal negara B. Okey, cuba fikirkan jawapannya. Dan selain daripada itu, soalan dia juga boleh tanya, apakah kadar pertukaran yang merugikan negara B ini? Okey, jadi yang menguntungkan macam tadi kita salin balik saja di mana 1x lebih besar kan? Ikut balik simbol itu. Lebih besar 0.75 watt. Okey, itu adalah kadar pertukaran yang menguntungkan. Okey, negara B. Kalau katakan yang merugikan, seperti apa yang Miss kata tadi, kita hanya terbalikkan simbol ini. Di mana kadar pertukaran yang merugikan negara B adalah 1x kurang daripada 0.75 watt. Okey, jadi dekat sini Miss nak fokuskan sesuatu. Tadi apa yang kita fokuskan, kita hanya kaji pasal yang berkaitan dengan 1x, julat kadar pertukaran ini sahaja. Sebenarnya pelajar boleh guna julat kadar pertukaran yang lagi satu, iaitu berkenaan dengan 1y punya, kemudian anda tentukan mana satu negara A, mana satu negara B. Cuma kalau kita tengok melalui julat ini,
jawapan anda dekat sini dia akan mula dengan 1Y. Sini 1Y sebab tadi 1X kan. Begitu juga untuk negara B. Anda boleh guna julat kadar pertukaran, okey, di mana tengah-tengah sini fokus bagi 1Y punya, kemudian anda tentukan kadar pertukaran yang merugikan serta menguntungkan bagi negara B. Okey, jadi itu adalah berkaitan dengan julat kadar pertukaran. Okey, kita sambung. Jadi berkaitan dengan julat kadar pertukaran ini, okey, kita pun sudah tentukan julat kadar pertukaran yang menguntungkan. Okey, yang ini julat dia lah, di mana kita sudah tentukan ada dua julat, di mana 1X lebih besar daripada 0.75Y, okey, dan kurang daripada 1.25Y. Dan lagi satu di mana kita tengok dari 1Y, 1Y lebih besar daripada 0.8X, dan lagi satu kurang daripada 1.33X. Cuma tadi Miss ada buat tambahan sikit. Saya juga fokus dari segi kadar pertukaran yang menguntungkan serta merugikan sesebuah negara. Okey, jadi sekarang kita cuba tengok. Katakan kadar pertukaran yang diberikan adalah 1X nisbah kepada 1Y. Okey, biasa ini akan diberi ya. Dan setiap kali kadar pertukaran yang telah diberi ini, pelajar kena pastikan bahawa dia adalah terletak di dalam julat ini. Barulah dia akan menguntungkan kedua-dua buah negara. Kita cuba tengok, katakan 1X nisbah kepada 1Y. Okey, ini kan 1X kan? Anda tukarkan dia sebagai 1Y. Adakah 1Y ini terletak di antara 0.75Y dan juga 1.25Y? Ya kan, memang satu di antara sini kan. Bermaksud kadar pertukaran yang diberikan ini dia adalah menguntungkan negara A dan juga negara B. Okey, kalau katakan anda nak tengok dari 1Y punya, okey. 1Y nisbah kepada 1X. Tengah-tengah ini anda gantikan 1X. Anda juga akan dapati bahawa 1X ini dia memang terletak di antara 0.8 dan 1.33. Bermaksud sekali lagi kita dapat tentukan bahawa kadar pertukaran ini adalah menguntungkan kedua-dua buah negara. Jadi itu berkaitan dengan kadar pertukaran. Jadi selesailah penentuan bagi julat kadar pertukaran ini. Sekarang kita akan sambung dengan bahagian yang terakhir, iaitu selepas PAB. Okey, berkaitan dengan selepas PAB ini, kita cuba tengok ya. Okey, kadar pertukaran 1X, 1Y. Ini merupakan maklumat yang memang akan diberi punya. Okey, cuma pelajar kena pastikan kadar pertukaran yang diberi ini adalah terletak di antara julat itu supaya dia adalah menguntungkan kedua-dua buah negara. Okey, dan kita sambung. Maklumat yang seterusnya yang diberi adalah negara A mengeksport 300 unit. Tapi dia tak fokus barang apa. Okey, tak apa. Nanti kita akan tengok dengan lebih terperinci. Bagi selepas PAB ini, juga sama, kita akan sediakan jadual ya. Okey, sebelum Miss teruskan, Miss nak ingatkan. Tadi yang kita tengok dalam jadual punya, yang pertama itu adalah sebelum PAB. Jadual yang kedua itu adalah selepas pengkhususan. Dan jadual yang ketiga adalah terus kepada selepas PAB. Okey, berkaitan dengan penentuan julat kadar pertukaran itu, kita sebenarnya tak ada spesifik kena sediakan jadual punya. Okey, cuba ingat ada 3 lah. Sebelum PAB, selepas pengkhususan dan lagi satu adalah selepas PAB. Okey, jadi ini adalah jadual untuk selepas PAB punya. Tetapi apa-apa pun, kita kena rujuk balik jadual yang sebelum, iaitu jadual yang kedua berkaitan dengan selepas pengkhususan punya jadual. Inilah dia. Okey, kan Miss kata ada 2 input yang homogen kan. Dia khusus barang apa. Okey, 20 dipintakan menghasilkan barang Y. Jadi kita dapati barang X dia. Tak hasilkan apa-apa kan. That's why jadi sifar dekat sini. Okey, daripada jadual yang kedua iaitu selepas pengkhususan. Okey, kita perlukan sedikit maklumat daripada jadual yang kedua ini untuk tolong kita lengkapkan jadual yang ketiga yang berkaitan dengan selepas PAB.
Jadi maklumat yang pertama itu kita akan isi dari segi jumlah dia dulu. Jumlah dia sini 800, jadi kita pun isi 800. Sini 500 kan? Kita pun masukkan 500. Okey, sekarang anda cuba tengok jadual ini. Jadual kedua selepas pengkhususan punya. Negara A, dia khusus barang Y. Dan barang Y yang dikhusus adalah 500. Bermaksud negara A ini, dia akan mengeksport barang Y ini kepada negara B. That's why kita nampak dekat sini, negara A mengeksport 300 unit. Walaupun dia tak bagi tahu barang apa, anda sebenarnya boleh tentukan sendiri. Sebab anda boleh tengok semula melalui jadual yang kedua ini. Negara A khusus barang Y. Bermaksud dia akan mengeksport barang Y kepada negara B. 300 kita akan terus masukkan dekat sini. Okey, sebab dia yang khusus barang Y. Okey, kemudian daripada jumlah ini kita tolak 300, 500 tolak 300, tinggalnya 200 sahaja. Okey, kan tadi kita kata negara A dia mengeksport barang Y kepada negara B kan? Kalau ada ekspor, mestilah ada import. Barulah dapat jalankan perangan antara bangsa. Sekarang dia mengeksport barang Y kepada negara B, nanti dia akan import sesuatu barang daripada negara B. Barang apa yang dia import? Okey, mestilah barang X sebab dia tak ada barang X kan? Jadi sekarang negara A akan import barang X daripada negara B. Dan kan dia bagi kadar pertukaran kan? Nak tentukan kadar pertukaran itu kita nak tengok dari segi ekspor dan juga import. Tadi dia ekspor 300 kan? Jadi import barang X. Tengok anak panah dia akan jadi macam ini. Saya ulang. Okey, sekarang kita kena tentukan anak panah ini. Macam mana kita tentukan? Anda kena fokus berkaitan dengan ekspor dan import. Kan kita dapati negara A dia ekspor barang Y kan? Bermaksud nanti dia akan import barang X daripada negara B. Okey, kadar pertukaran 1X nisbah kepada 1Y. Jadi 300Y, ya 300X. Okey, itulah cara kita nak tentukan melalui kadar pertukaran dia. Okey, seterusnya tak dapatkan nilai dekat sini. Senang je. Kita terus guna 800 tolak 300 dapatlah 500. Okey, jadi itu adalah jadual bagi selepas PAB. Okey, sekarang kita akan tentukan selepas PAB melalui laba. Dan sebenarnya tadi Miss pun telah beritahu berkaitan dengan laba. Ingat, laba ini adalah keuntungan. Kita nak bandingkan, okey, bagi negara A, dia sudah dapat untung berapa dari segi barang dia. Okey, tetapi nak tentukan dari segi laba ini, kita kena buat perbandingan bagi jadual yang pertama iaitu sebelum PAB dan jadual yang ketiga iaitu selepas PAB. Jadi sekarang kita tengok jadual sebelum PAB, yang ini yang jadual pertama. Okey, kemudian selepas PAB, jadual yang ketiga. Okey, ini kita nak buat perbandingan punya. Cuba tengok negara A dari segi barang X. Okey, negara A barang X. Asal dia sini 200. Sekarang sudah jadi 300. Daripada 200 jadi 300. Mengalami peningkatan sebanyak 100. Ingat, kalau peningkatan itu kita akan guna positif. Seterusnya bagi barang Y, asal 250, yang baru punya 200. Sudah berkurang kan? Berkurang itu ingat mesti ada tanda negatif. Berkurang 50 bagi barang Y. Bagi negara B, barang X asalnya 400, sekarang sudah jadi 500. Ia mengalami peningkatan sebanyak 100. Dan bagi barang Y pula daripada 300, sekarang masih 300. Tak ada perubahan. Okey, sekarang Miss nak hantar fokus melalui negara ya. Kita tengok sebaris macam ini. Kalau katakan dua-dua pun positif punya, overall kita tengok dari segi keseluruhan, dia mestilah meningkat. Kalau dua-dua pun meningkat, keseluruhan mestilah meningkat. Kalau katakan dua-dua pun turun, keseluruhan mestilah turun. Kita tengok negara B, satu naik,
satu tak ada perubahan. Bermaksud secara keseluruhan dia masih meningkat lagi. Tetapi untuk negara A ini, anda cuba tengok, barang X dia naik, barang Y dia turun. Satu naik, satu turun. Inilah masalah dia. Kita kena fikirkan, apabila satu naik, satu turun, jadi keseluruhan dia naik ke turun. Okey, sebenarnya untuk yang ini kita kena tunjukkan pengiraan sikit. Kalau untuk negara B tak perlulah sebab kita memang sudah tahu satu naik, satu tak ada perubahan. Memang keseluruhan dia naik. Kita hanya perlu tunjukkan pengiraan itu apabila kita dapati bahawa di mana sesuatu barang naik, satu barang turun. Okey, apakah pengiraan yang kita perlu tunjukkan? Okey, sekarang pelajar boleh tengok melalui jadual ini merupakan ringkasan yang tadi kita telah bincang punya, di mana dia berkaitan dengan laba iaitu untung. Jadi kadar pertukaran 1x nisbah kepada 1y. Kan sebelum ini Miss sudah beritahu bahawa kadar pertukaran ini sebenarnya akan menguntungkan kedua-dua buah negara. Walaupun sekarang kita dapati bahawa satu naik, satu turun kan. Tetapi nanti Miss akan buktikan kepada anda sebenarnya negara A ini dia masih dapat keuntungan punya. Macam mana dapat keuntungan? Okey, kita akan gunakan kadar pertukaran ini. Okey, anda boleh nampak kadar pertukaran ini adalah menguntungkan kedua-dua buah negara. Jadi sekarang Miss akan buktikan kepada anda. Okey, kita kata 1x nisbah kepada 1y. Cuba fokus yang positif punya 100x kan? 100x ini merujukkan dia mengalami peningkatan. Peningkatan 100x sebenarnya merujukkan bahawa y ini juga akan meningkat. Meningkat berapa? Meningkat 100y. Okey, cuba bandingkan yang ini sekarang. Dengan kadar pertukaran 1x 1y, okey, kita dapati peningkatan 100x ini sebenarnya merujukkan y juga akan meningkat 100 unit. Tetapi sekarang y kita hanya turun sebanyak 50 unit sahaja. Maksudnya sekarang negara A ini masih menikmati untung ataupun laba sebanyak 50 unit bagi barang Y. Okey, kita boleh tentukan melalui kadar pertukaran yang telah diberikan ini. Jadi sekarang cara nak tulis itu macam mana? Okey, Miss akan catat sikitnya. Kita akan tulis pasal kadar pertukaran ini dulu. Okey, dengan kadar pertukaran 1x nisbah kepada 1y. Kemudian kita beritahu bahawa negara A masih menikmati untung ataupun laba sebanyak 50 unit Y. Okey, Miss akan tulis negara A menikmati laba ataupun anda boleh sebut untungnya sebanyak 50 unit. Fokus, jangan sebut Y sahaja, fokus barang Y. Kemudian kita bagi alasan kenapa anda kata dia masih dapat 50 unit barang Y. Okey, jadi anda bagi alasan kerana fokus yang ini pula. Peningkatan 100 unit barang X menunjukkan apa? Menunjukkan bahawa barang Y turut naik 100 unit. Bermaksud kita sebenarnya tengah huraikan ayat ini sahaja. Kerana peningkatan 100 unit barang X menunjukkan bahawa barang Y turut naik sebanyak 100 unit. Sedangkan apa? Kita sekarang cerita yang ini. Sedangkan barang Y dia hanya turun 50 unit sahaja. Jadi sekarang daripada apa yang Miss tulis dekat sini, saya simpul semula bahagian mana yang penting. First anda pastikan anda ada sebut berkaitan dengan kadar pertukaran ini 1x nisbah kepada 1y. Kita dapati bahawa negara A masih menikmati laba sebanyak 50 unit.
Inilah apa yang kita telah buktikan tadi punya. Okey, kerana peningkatan barang X 100 unit menunjukkan Y turut meningkat 100 unit. Okey, berkaitan dengan yang ini. Lepas kita jelaskan, kita beritahu barang Y dia sebenarnya dekat sini, yang asal dia kita kata dia turun sebanyak 50 unit sahaja. Dekat sini sebenarnya ada 4 perkara yang pelajar kena tentukan. Yang pertama, berdasarkan kadar pertukaran ini. Yang kedua, kita bagi tahu negara A ini masih dapat laba sebanyak 50 unit. Macam mana anda dapat? Okey, daripada kadar pertukaran, penerangan yang lebih terperinci, dan ini yang keempat. Okey, anda dapati bahawa inilah 4 perkara yang kita sebenarnya tengah bincangkan. Kalau katakan anda ada ayat yang lebih bagus daripada Miss punya, okey, anda boleh proceed. Cuma pastikan bahawa dia mesti merangkumi keempat-empat item ini. Kena ada dalam huraian ataupun penjelasan anda. Okey, jadi itu berkaitan dengan macam mana kita nak ulaskan apabila kita dapati bahawa laba dia satu naik, satu turun. Okey, ingat ya berkaitan dengan huraian ini. Okey, jadi itulah perbincangan yang berkaitan dengan selepas PAB di mana kita fokus tentang laba. Okey. Okey, maka selesailah perbincangan yang berkaitan dengan penentuan di mana dia terdiri daripada sebelum PAB yang juga dikenali sebagai semasa autarki. Kemudian diikuti dengan yang kedua selepas pengkhususan dan yang ketiga julat kadar pertukaran dan yang keempat selepas PAB. Okey, jadi berkaitan dengan teori faedah berbanding ini, sekali lagi pelajar kena pastikan bahawa anda telah kuasai berkaitan dengan definisi dia. Ingat kata kunci dekat sini adalah di mana kos lepas yang lebih rendah. Kemudian kita juga telah bincang berkaitan dengan andaian dia. Ada 5 andaian yang berkaitan dengan teori faedah berbanding ini. Dan yang akhir sekali itu adalah penentuan seperti yang telah dibincangkan, ada sebelum PAB, selepas pengkhususan, penentuan jumlah kadar pertukaran dan juga selepas PAB. Okey, jadi selesailah perbincangan kita bagi keseluruhan B, teori faedah berbanding. Sekiranya anda suka penerangan Miss, ingat sila beri sokongan kepada Miss dengan subscribe channel saya. Like serta sharekan video PDPC ini kepada rakan-rakan anda agar dapat memanfaatkan antara satu sama lain. Okey? Dan kita jumpa lagi pada video yang seterusnya. Bye-bye.